Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Salam karisma maju mulia. Selamat datang ke taklimat akademik bagi jurusan Sains Sistem 2 Semester Kolej Matrikulasi Melaka bagi sesi 2021-2022. Taklimat kita pada hari ini akan dimulakan dengan pelaksanaan program matrikulasi. Kolej Matrikulasi Melaka menawarkan dua jurusan program matrikulasi iaitu jurusan sains dan jurusan perakaunan. Bagi pelajar yang ditawarkan ke jurusan sains sistem 2 semester seperti anda akan mengikuti salah satu dari 3 aliran yang berbeza. Aliran-aliran tersebut adalah aliran sains hayat, aliran sains fizikal dan aliran sains komputer. Sesi pengajian di program matrikulasi pula adalah berdasarkan sistem semester yang terbahagi kepada semester 1 dan semester 2. Tempoh pengajian yang telah ditetapkan bagi setiap semester adalah selama 18 minggu, tidak termasuk cuti pertengahan semester, cuti antara semester, minggu ulang kaji dan minggu peperiksaan. Para pelajar diwajibkan untuk mendaftar semua kursus yang merangkumi kursus teras dan kursus wajib sepanjang semester 1 dan semester 2. Terdapat 4 objektif pembelajaran yang disasarkan bagi pelajar jurusan sains setelah setahun bergraduasi dari program matrikulasi. Para graduan program matrikulasi adalah seorang yang berpengetahuan dan kompeten secara teknikal dalam bidang sains selari dengan keperluan institusi pengajian tinggi. Berkebolehan untuk mengaplikasi maklumat dan menggunakan data untuk menyelesaikan masalah dalam sains, berkebolehan untuk berkomunikasi dengan mahir dan berkolaborasi secara berkesan dalam kerja berkumpulan untuk bersaing dalam persekitaran pendidikan tinggi, berkebolehan untuk menggunakan asas teknologi dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi pemerolehan ilmu dan kemahiran baharu. Dengan itu, di perakhiran program matrikulasi, pelajar akan berkemampuan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang sains dan matematik sebagai asas kepada pendidikan peringkat tinggi, menunjukkan kemahiran manipulatif dalam kerja makmal, berkebolehan untuk berkomunikasi dengan mahir dan berkolaborasi secara berkesan dalam kerja berkumpulan dengan kemahiran yang diperlukan untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi, mengaplikasikan pemikiran logik, analitikal dan kritis dalam kajian saintifik dan penyelesaian masalah, serta mencari dan berkongsi maklumat berkaitan sains dan matematik secara kendiri. Kesemua pelajar yang mengikuti jurusan Sains Sistem 2 Semester SDS akan mengambil 2 kumpulan kursus iaitu kursus teras dan juga kursus wajib mengikut kategori aliran sains yang dipilih. Bagi pelajar aliran sains hayat, terdapat 4 kursus teras yang wajib diambil bagi kedua-dua semester. Kursus-kursus tersebut adalah Mathematics, Chemistry, Physics dan juga Biologi. Bagi pelajar aliran sains fizikal, 4 kursus teras yang perlu diambil bagi kedua-dua semester adalah Mathematics, Chemistry, Physics dan juga Computer Science. Bagi pelajar aliran sains komputer pula, 4 kursus teras yang wajib diambil bagi kedua-dua semester adalah Mathematics, Chemistry, Biology dan Computer Science. Berikut disenaraikan kursus-kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar. Bagi kursus Bahasa Inggeris, para pelajar akan mengikuti kursus ini pada semester 1 dan 2. Manakala bagi kursus wajib yang lain, iaitu Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, pengajian am matrikulasi dan co-curriculum hanya wajib diambil sekali sahaja pada mana-mana semester sepanjang sesi pengajian 2021-2022. Berikut merupakan giliran kursus wajib bagi pelajar jurusan sains. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi,
para pelajar dalam semua aliran sains akan mengikuti kursus bahasa Inggeris pada semester 1 dan 2. Bagi pelajar aliran sains hayat dan juga sains komputer, kursus pendidikan Islam, pendidikan moral dan pengajian am matrikulasi perlu diambil pada semester 1, manakala kursus core curriculum perlu diambil pada semester kedua. Bagi pelajar sains fizikal pula, kursus core curriculum akan diambil sepanjang semester 1, manakala kursus pendidikan Islam, pendidikan moral dan pengajian am matrikulasi perlu diambil pada semester kedua. Terdapat 2 bahasa pengantar yang digunakan dalam proses PDPC bagi program matrikulasi. Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar utama bagi subjek-subjek teras seperti chemistry, physics, biology, mathematics, computer science dan English. Kursus-kursus seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, core curriculum, pengajian am matrikulasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sepanjang sesi pengajian berlangsung, pelajar diwajibkan untuk menghadiri sesi kuliah, tutorial dan amali bagi semua kursus yang telah didaftar termasuklah aktiviti core curriculum. Sekiranya pelajar tidak dapat menghadiri mana-mana sesi pengajaran dan pembelajaran PDP, pelajar perlu memaklumkan kepada pensyarah dengan segera serta mengemukakan bukti ketidakhadiran pelajar. Antara dokumen yang boleh dikemukakan adalah sijil cuti sakit atau surat kebenaran khas yang telah diluluskan oleh pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej seperti ketua jabatan dan penolong pengarah hal ehwal pelajar PPHCP. Bagi pelajar yang mempunyai kehadiran kurang dari 90% dalam mana-mana kursus tanpa sebab yang munasabah dan tanpa sebarang kebenaran pengarah kolej adalah tidak dibenarkan sama sekali untuk menduduki peperiksaan bagi kursus berkenaan. Pelajar yang telah dihalang daripada menduduki peperiksaan bagi semua kursus yang telah didaftar untuk sesuatu semester akan ditamatkan pengajian dan tidak akan diterima masuk semula ke program matrikulasi. Penilaian terhadap pencapaian keseluruhan akademik pelajar bagi kursus teras adalah berdasarkan kaedah-kaedah berikut. Sebanyak 40% daripada pencapaian keseluruhan akademik pelajar adalah berdasarkan pada markah penilaian berterusan PB yang merangkumi tugasan secara individu atau berkumpulan serta ujian praktikal dan laporan amali bagi kursus seperti chemistry, physics, biology dan computer science. Manakala 20% lagi akan diperolehi daripada ujian penilaian sumatif UPS yang akan dijalankan sebanyak 3 kali bagi setiap semester dan pelajar diwajibkan untuk menduduki ketiga-tiga ujian UPS ini bagi memperolehi 20% markah yang telah diperuntukkan sebagai penilaian akademik pelajar. Baki 40% daripada pencapaian keseluruhan akademik pelajar pula melibatkan peperiksaan semester program matrikulasi PSPM di mana ia hanya melibatkan semua kursus teras dan akan diadakan pada penghujung setiap semester. Bagi kursus wajib pula, pencapaian pelajar adalah dinilai 100% berdasarkan penilaian berterusan yang telah ditetapkan bagi setiap subjek. Penilaian berterusan ini merangkumi tugasan berkumpulan bagi kursus core curriculum, pendidikan Islam moral dan pengajian am matrikulasi. Bagi kursus English, penilaian berterusan adalah berdasarkan listening, speaking, reading and writing task yang akan dinilai oleh pensyarah masing-masing. Sistem purata nilai grade semester PNGS dan sistem purata nilai grade kumulatif PNGK digunakan bagi menentukan pencapaian akademik pelajar. Keputusan akhir semua kursus telah dinyatakan dalam bentuk grade seperti dalam jadual yang dipaparkan. Grade C merupakan grade lulus minimum, manakala grade C- sehingga F adalah gagal. Bagi purata nilai grade PNG untuk kursus wajib pula,
adalah seperti dalam jadual yang dipaparkan. Berikut merupakan contoh pengiraan purata nilai grade semester 1 PNGS 1 bagi seseorang pelajar. Untuk makluman, PNGS pelajar boleh dikira berdasarkan jalan kira yang dipaparkan. Pertama, mata nilaian bagi setiap kursus teras yang diperolehi oleh pelajar adalah berdasarkan grade subjek yang diterima akan didarabkan dengan nilai mata kredit kursus berkenaan. Kemudian, nilai mata bagi setiap kursus yang diambil akan dijumlahkan terlebih dahulu sebelum dibahagikan dengan jumlah mata kredit bagi kesemua kursus teras. Pengiraan yang sama juga boleh diaplikasikan untuk mengira nilai PNGS 2 bagi semester 2. Kemudian, purata nilai grade kumulatif PNGK boleh dikira dengan menjumlahkan jumlah mata bagi semester 1 dan 2 yang telah dikumpulkan oleh pelajar sepanjang sesi akademik berlangsung. Seterusnya, jumlah mata dari kedua-dua semester ini akan dibahagikan dengan jumlah kredit bagi menentukan purata nilai grade kumulatif PNGK seseorang pelajar. Untuk menentukan status pencapaian akademik pelajar bagi setiap semester adalah berdasarkan PNGS dan PNGK yang diperolehi pelajar. Jika pelajar berjaya memperolehi PNGS sama dengan atau lebih dari 2.00 pada semester 1, pelajar berkenaan mempunyai status lulus dan akan dibenarkan meneruskan pengajian ke semester 2. Jika pelajar memperolehi PNGS 1 di antara 1.50 dan kurang dari 2.00, pelajar tersebut diisytiharkan gagal bagi semester 1 namun masih boleh meneruskan pengajian ke semester 2. Manakala jika PNGS 1 pelajar adalah kurang dari 1.50, pelajar tersebut dikira gagal dan akan diberhentikan dari program matrikulasi. Bagi semester 2 pula, pencapaian dan status pelajar adalah berdasarkan nilai PNGK. Jika pelajar tersebut memperolehi PNGK sama dengan atau lebih dari 2.00, pelajar akan memperolehi status lulus dan layak untuk dipertimbangkan dalam kemasukan ke universiti awam. Jika PNGK yang diperolehi pelajar adalah di antara 1.50 sehingga 1.99, pelajar tersebut akan meninggalkan program matrikulasi dengan status gagal dan akan ditawarkan untuk mengulang pengajian bagi semester 1. Pelajar yang mendapat PNGK kurang dari 1.50 pula merupakan pelajar yang diisytiharkan sebagai gagal dan akan diberhentikan dari program matrikulasi. Berdasarkan penerangan itu tadi, suka diingatkan untuk para pelajar menetapkan hala tuju kecemerlangan akademik bermula dari sekarang dan meletakkan sasaran untuk memperolehi PNGS dan PNGK pada nilai yang tertinggi. Oleh itu, barulah segala perancangan dan impian untuk meneruskan pengajian ke universiti akan menjadi kenyataan. Demikian tadi taklimat akademik bagi jurusan Sains Sistem 2 Semester Kolej Matrikulasi Melaka bagi sesi 2021-2022. Terima kasih saya ucapkan kepada para pelajar yang telah meluangkan masa mendengar taklimat ini. Seluruh warga kolej mengalu-alukan kedatangan para pelajar dan kami mengucapkan selamat datang ke Kolej Matrikulasi Melaka dan selamat maju jaya.